Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Projek pemenuhan kompleks pendaratan ikan muara yang akan dibangun oleh Syarikat Pelabuhan Muara Sdn Bhd MPC, sebuah syarikat berkaitan kerajaan, akan memperkenalkan peralatan terminal moden bagi kerja-kerja pemunggahan hasil dari tangkapan ikan dan hasil dari peliharaan ikan dalam sangkar serta kecekapan bagi memuatkan dan memunggah bekalan asasi ke atas kapal-kapal penangkap ikan yang hendak pergi ke laut. Projek usahasama kerajaan swasta itu akan memberi beberapa manfaat termasuk menjadikan kawasan kompleks tersebut sebagai sebuah persekitaran kerja yang selamat untuk semua. Majlis Penandatanganan Perjanjian berlangsung antara Jabatan Perikanan, Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan dan MPC bagi projek mereka bentuk membangun, mengendalikan dan memelihara kompleks pendaratan ikan muara. Hadirin berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber Utama dan Pelancongan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua selaku pengerusi MPC. Yang berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Dan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi selaku pengerusi Lembaga Pengarah Maritime and Port Authority of Brunei Darussalam MPABD. We now invite Yang Mulia Awang Fazilah Yassin, Chief Operating. Terdahulu Awang Muhammad Fazilah bin Haji Muhammad Yassin, Ketua Pegawai Operasi MPC dalam ucapan alu-aluannya berkata, pembangunan dan operasi projek berkenaan dijangka bermula pada awal suku pertama tahun depan dengan membawa peluang-peluang baharu ekonomi dan sosial bagi negara. Menandatangani bagi pihak Jabatan Perikanan Dayang Noraini binti Haji Anggas, pemangku pengarah perikanan. Manakala bagi pihak MPC pula ditandatangani oleh Ketua Pegawai Kewangannya Liu Gaoli. Penandatanganan perjanjian tersebut disaksikan oleh Menteri Sumber Utama dan Pelancongan dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua selaku pengerusi MPC. Projek tersebut antara lain akan meningkatkan kelancaran dan keselamatan navigasi semasa kapal keluar masuk dan merapat di jeti pendaratan ikan serta meningkatkan kapasiti jumlah kapal untuk bertambat di jeti pendaratan ikan yang mana jumlah kapal dijangka akan terus meningkat. Di bawah perjanjian tersebut, MPC akan menyediakan perkhidmatan yang lebih efisien kepada aktiviti-aktiviti pemprosesan ikan yang sedang dan akan beroperasi di kawasan kompleks berkenaan. Majlis diteruskan dengan penandatanganan memorandum persefahaman bagi kolaborasi masa akan datang di antara MPC, Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dan Bank of China Cawangan Brunei. Ketika ditemui pada Majlis Penandatanganan Perjanjian bagi projek berkenaan, Menteri Sumber Utama dan Pelancongan menjelaskan projek mereka bentuk membangun, mengendalikan dan memelihara bagi pemodenan dan menaik taraf kompleks pendaratan ikan muara fasa pertama akan dilaksanakan oleh Syarikat Pelabuhan Muara Sdn Bhd MPC. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, MPC akan menyuntik pelaburan lebih 14 juta ringgit dan bantu meningkatkan pengeluaran industri perikanan negara. Projek tersebut jelas Yang Berhormat akan menjana kira-kira 200 peluang pekerjaan bagi anak-anak tempatan. Jadi yang merupakan projek PPP iaitu usahasama kerajaan dan swasta. Apabila selesai nanti MPC menjangkakan akan dapat menjana lebih kurang 200 pekerjaan bagi anak-anak tempatan. Jadi kerjanya adalah untuk mengupgrade kompleks berkenaan bagi tujuan pemunggahan ikan-ikan dari laut dan juga dari sangkar-sangkar dan untuk di sorting, diproses ataupun dibekukan dan juga bagi kemudahan untuk menyediakan kemudahan seperti air, minyak dan ais kepada kapal-kapal yang hendak berlayar ke laut. Dengan adanya kemudahan ini akan membantu kita dalam mencapai tadi punya KPI
untuk meningkatkan keluaran sektor perikanan daripada sekitar 100 juta pada tahun 2019 kepada 175 juta pada tahun 2022 akan datang. Majlis Multaka Sastrawan Islam Brunei Adi Rumi adalah bagi menghargai dan memberikan apresiasi kepada Yang Berhormat P.H. Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan atau lebih dikenali dengan nama Adi Rumi dalam dunia penulisan kerana telah banyak menyumbang kepada perkembangan bahasa, sastra, agama dan budaya serta negara melalui penghasilan karya-karya sastra Islam yang unggul dan berkualiti. Majlis berlangsung malam tadi di Balai Sarmayuda Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Semasa majlis juga diadakan pelancaran buku kumpulan sajak Di Manapun Adalah Bumi Allah dan kumpulan sajak Datangmu Dirindui Pergimu Ditangisi hasil Adi Rumi yang disempurnakan oleh Berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin P.H. Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri serta ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Turut diadakan bicara ketokohan dan pemikiran Adi Rumi oleh Rahimi AB iaitu Profesor Madya Ampuan Dr. Haji Ibrahim bin Ampuan Haji Tengah, penerima Anugerah Penulis Asia Tenggara 2005. Bicara mengongsikan hasil karya bermutu Adi Rumi yang memberikan inspirasi, mendidik dan membentuk masyarakat kepada kebaikan dan berkepribadian mulia selain menggunakan media sastra kreatif sebagai wahana untuk berdakwah. Beberapa anugerah berprestij yang diterima oleh Adi Rumi iaitu Anugerah Penulis Asia Tenggara, The Sea Right Award tahun 2000, Anugerah Kesusastraan Islam kedua Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah 2013 dan Anugerah Sastra Master 2018. Multaka Sastrawan Islam Brunei merupakan projek tahunan Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian pendidikan, dokumentasi dan pengiktirafan sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi kepada sastrawan-sastrawan tanah air. Adalah mustahak untuk menunaikan peranan dan amanah sebagai satu kementerian dalam satu pasukan khususnya dalam menjaga jati diri para belia, kesejahteraan masyarakat, memartabatkan budaya dan bahasa Melayu sebagai tanda tamadun dan peradaban. Turut mustahak adalah mempersiapkan negara untuk menghadapi sukan bertaraf antarabangsa dan kewajipan untuk menjaga kebajikan setiap warga Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan berkata bagi menyelaraskan, meneruskan dan mempertingkatkan lagi pencapaian, Pelan Strategik Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan berperanan menyatukan visi, hati, minda dan hala tuju warganya dan sebagai buku panduan. Yang Berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin P.H. Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin menggariskan perkara tersebut pada majlis pelancaran buku iaitu buku Pelan Strategik Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan KKBS 2020-2024 dan buku Rangka Kerja Kebangsaan bagi Pelindungan Kanak-kanak. Secara keseluruhannya, pelan strategik ini mengambil kira perubahan persekitaran sektor awam, sosioekonomi, sosiokebudayaan dan keperluan stakeholders ke arah mencapai visi bangsa Brunei cemerlang yang diselaraskan dengan aspirasi wawasan 2035. Ianya menyatukan bidang tugas 4K kita iaitu kemasyarakatan, kebudayaan, kesukanan dan kebudayaan dan memberikan hala tuju yang terperinci dalam perjalanan untuk merealisasikan 5 pencapaian visi yang merintasi 4 bidang tersebut dan kesejahteraan kesemua warga KKBS iaitu masyarakat progresif dengan memupuk ekosistem pembangunan kapasiti masyarakat yang mampu berdaya tahan dan inklusif. Belia siaga masa depan yang bertaraf dunia dan berteraskan nilai sebagai ejen perubahan masa depan dengan berakar umbikan keinklusifan. Negara sukan yang gemilang khususnya mencapai kecemerlangan dalam sukan yang kompetitif, kemajuan dalam pembangunan sukan dan kesejahteraan masyarakat. Budaya dinamik dan pengukuhan warisan sebagai tonggak perpaduan yang terus relevan dalam menyumbang ke arah pembangunan negara. Persekitaran kerja inklusif dan produktif
dengan warga kerja yang terlibat aktif, cekap, berkebolehan dan yakin dalam menyampaikan perkhidmatan yang memenuhi pelbagai keperluan untuk mencapai objektif strategik kementerian. Saya juga mengucapkan terima kasih. Panggilan Muhammad Amir Rizal bin Panggilan Haji Mahmud Setiausaha Tetap Pentadbiran Kewangan dan Estet Kementerian Kebudayaan dan Sukan dalam ucapan menjelaskan buku pelan strategik tersebut mengandungi 5 pencapaian visi bagi keempat-empat sektor dan juga tadbir urus pentadbiran dalam misinya membina masyarakat yang berbudaya, berdaya tahan, berdaya saing, bertanggungjawab dan pemedulian. Jelasnya lagi, pelancaran satu lagi buku itu buku rangka kerja kebangsaan bagi pelindungan kanak-kanak akan menjadi garis panduan dan rujukan bagi memperkukuhkan lagi ekosistem pelindungan kanak-kanak yang ada di negara ini bagi 4 tahun yang akan datang. Iaitu KPI yang berdasarkan bukti dan amalan terbaik. Terhasilnya pelan strategik ini adalah daripada kita ni warga kementerian dan akan terlaksananya pelan strategik ini juga adalah dengan kerjasama kita ni semua. Buku Pelan Strategik KKBS 2020-2024 memanifestasikan perancangan 4 tahun kementerian tersebut dalam mencapai visi bangsa Brunei Cemerlang. Sementara itu, buku rangka kerja kebangsaan bagi pelindungan kanak-kanak pula memfokuskan kepada kanak-kanak dan orang muda yang berumur di bawah 18 tahun. Dipersilakan Yang Mulia. Juga diadakan penyerahan grant mikro keusahawanan kepada syarikat yang diusahakan oleh usahawan belia. Antara yang hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Buku Pelan Strategik KKBS 2020-2024 dihasrat dapat menyatukan visi, hati, minda dan hala tuju warga Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Buku panduan tersebut juga berperanan menyelaraskan, meneruskan dan mempertingkatkan lagi pencapaian kementerian berkenaan. Bidang tugas Kementerian Kebudayaan dan Sukan itu kemasyarakatan, kebeliaan, kesukanan dan kebudayaan serta hala tuju yang terperinci disatukan dalam buku ini untuk merealisasikan 5 pencapaian visi merentasi 4 bidang tersebut dan kesejahteraan semua warga kementerian. Bagi pelaksanaan inisiatif di bawah sektor kemasyarakatan, pihak kementerian menjurus kepada masyarakat yang progresif iaitu ekosistem pembangunan keupayaan masyarakat secara progresif. Dalam sektor kebeliaan, inisiatif pelaksanaan ialah Belia Siaga Masa Depan yang melihat kepada belia bertaraf dunia berteraskan nilai sebagai ejen perubahan siaga masa hadapan bagi pembangunan negara. Pelaksanaan di bawah inisiatif sektor kesukanan, tumpuan difokuskan kepada pencapaian negara sukan yang gemilang iaitu bagi mencapai kecemerlangan dan kemajuan dalam pembangunan sukan serta kesejahteraan masyarakat. Manakala bagi pelaksanaan inisiatif di bawah sektor kebudayaan, Kementerian berhasrat ke arah budaya dinamik dan pengukuhan warisan iaitu budaya dan warisan negara sebagai tunggak perpaduan yang terus relevan dalam menyumbang ke arah pembangunan negara. Pelaksanaan inisiatif terakhir di bawah tadbir urus pentadbiran pula memfokuskan ke arah persekitaran kerja inklusif dan produktif agar warga kerja kementerian terlibat aktif, cekap, berkebolehan dan berkeyakinan dalam memberikan perkhidmatan berkualiti serta mampu melaksanakan objektif strategik. Buku pelan strategik ini juga memfokuskan 3 objektif strategik iaitu kerjasama strategik, pemberian perkhidmatan berkualiti dan kehidupan yang berkualiti. Tiada kes jangkitan baru COVID-19 dicatatkan kemarin. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan maklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 152 dengan kes yang sembuh seramai 149 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 11 kes.
679 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala seramai 9,803 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 191 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 81,657 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan maklumkan mengenai penutupan sementara bagi ujian swab di Kompleks Sukan Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dan talian nasihat kesihatan 148. Kita ikuti maklumat mengenainya. Acara santai bersama keluarga atau SBK bertujuan mengeratkan institusi keluarga serta memeduli golongan yang kurang bernasib baik agar mereka dapat merasakan kegembiraan dengan aktiviti menarik. Acara tersebut melabuhkan tirainya. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayang Saidah binti Wahid alias Buret, pemangku Setiausaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Aktiviti riadah melibatkan penyertaan 25 buah keluarga kalangan klien Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM daerah Brunei dan Muara. Acara SBK juga diadakan bagi klien MKM di daerah Tutong, Belait dan Temburong. SBK dianjurkan oleh Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM dengan kerjasama pihak pengurusan Wafa Hotel and Apartment. Tiga puluh anggota Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB di bawah Batalion Malaysia 8507 kembali ke negara Brunei Darussalam pada 4 Disember lalu setelah menyertai penempatan selama 13 bulan di bawah misi pengaman pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan UNIFIL. Majlis menyambut kepulangan anggota ABDB berkenaan diadakan di Bolkiah Garrison. Hadir Brigadier Jeneral Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Pemerintah Angkatan Bersama ABDB. Diketuai oleh Major Muhammad Hishamuddin bin Haji Marzuki, kontingen negara sebelum ini menerima pingat perkhidmatan negara bangsa-bangsa bersatu di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Port Dickson, Negeri Sembilan, Malaysia sebelum pulang ke negara ini. Pingat tersebut menandakan kejayaan kontingen Malbat 8507 dalam misi UNIFIL dan penyerahan tugas secara rasmi pada Malbat 8508. 30 usahawan tempatan menyertai pesta makanan yang berkonsepkan Candy Wonderland yang merupakan salah satu aktiviti yang disusun bersempena Brunei December Festival 2020. Malam tadi diadakan majlis perasmiannya di ruang legar Airport Mall. Perasmian yang disempurnakan oleh Awang Wardi bin Haji Muhammad Ali, Timbalan Setiausaha Tetap Pelancongan di Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan. Juga diadakan penyampaian sumbangan kepada 14 orang anak yatim. Pesta makanan ini dibuka bagi kunjungan orang ramai dari sehingga 3 Januari 2021 dari pukul 10 pagi hingga 10 malam.